Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal-Muhtaram Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, pegawai syarak, pengusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, balak, wabak, jahat manusia, jahat makhluk ghaib. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung lagi kitab kita. Masih lagi kita bercerita tentang dosa yang berkemungkinan termasuk dalam dosa besar. Sebagaimana yang kita bacakan minggu lepas, iaitu dosa ataupun perbuatan yang dilarang ataupun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mempunyai sifat bakhil ataupun sifat kedekut. Jadi kita sambung lagi surat 306 hari ini. Sabda Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyudda'in adwa minal bukhli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyu da'in adwa minal bukhli. Apa lagi penyakit yang lebih parah daripada sifat bakhil ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam bentuk pertanyaan, apa lagi penyakit yang paling parah, kata Nabi, selain daripada sifat bakhil ni? Cerita yang kita baca minggu lepas tentang perbuatan bakhil ataupun sikap bakhil ataupun sikap kedekut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, orang yang kedekut, orang yang bakhil ini Allah Ta'ala kutuk. Bukan hanya orang yang bakhil itu, tetapi orang yang menjadi penghasut supaya orang itu jadi bakhil. Kita dah baca minggu lepas. Orang ini juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah hari ini Nabi sebut penyakit. Ayat Nabi ni walaupun bentuk pertanyaan, tapi Nabi nak beritahu kita, sebenarnya penyakit yang parah, yang paling parah adalah penyakit kedekut. Parah penyakit kedekut ni tuan-tuan rupanya. Betul. Kedekut ataupun bakhil ini parah bagaimana? Bila mana jangan kata dia nak kongsi dengan orang, payah sebahagian daripada orang yang bakhil sangat untuk diri dia pun dia kedekut. Macam kita baca minggu lepas lah tuan-tuan, sampai nak makan pun, ya tak? Dia baca yang ujung dia tak baca yang pangkal, ya tak? Dia kata makan sedap-sedap pun, dia kata ujungnya dia tarik juga. Makan chicken chop ke, dia kata makan apa pun ujungnya jadi tarik juga, kata dia. Jadi makan mahal pun jadi tarik, makan murah pun jadi tarik. Baik makan murah, kata dia. Sampai begitu bacaan kiraan dia. Sampai begitu bacaan
pada harta dia untuk dikeluarkan. Kalau hujungnya sama, tak payah sedap pun tak apa. Oh, ini orang kedekut tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata, Haji, belilah nampak baju ni sama je pakai, tak ada baju lain ke? Dia kata baju sama tak baju sama, dia kata. Yang penting hati dengan Tuhan. Sampai begitu jawab. Dia tengok maghrib baju tu, isyak baju tu, subuh esok baju tu. Kita dah boleh baca dah. Kalau dia pakai baju biru hari Khamis, baju hijau Jumaat, Sabtu biru balik. Tahu dah, dia ada dua warna je. Itulah jenamanya. Kita tengok kadang-kadang baju yang dipakai tu pun dah tak sesuai untuk keadaan itu. Maknanya dah lusuh dan sebagainya. Tapi tak apa pada dia. Selagi mana baju tu tak koyak apa, selagi mana baju itu dia kata okey pada dia, dia tak akan beli baju baru. Sehingga begitu. Maknanya penyakit bakhil ni penyakit kedekut. Apatah lagi tuan-tuan, bila mana ada orang minta sesuatu daripada dia, yang orang itu mengharap sesuatu bantuan, mengharap sesuatu pertolongan daripada dia, dalam keadaan dia boleh memudahkan urusan orang, dalam keadaan dia boleh memberi kemudahan kepada orang, tetapi dia memilih untuk menolak tangan yang meminta itu. Makna penyakit ni penyakit teruk betul. Senang ke susah tuan-tuan nak ubat penyakit ni? Nampak gayanya macam parah ni bila payah nak ubat. Sebab itu dia tak boleh hari ni kedekut tiba-tiba esok pemurah. Dia mesti staggered by staggered. Dia mesti ada peringkat dia. Tuan-tuan rasa kita boleh beri dalam jumlah yang banyak sekaligus ke? No. Sebab kita tak biasa beri dengan jumlah yang sedikit dulu. Jangan bayangkan kita kata tunggulah aku kaya esok baru aku nak derma banyak-banyak. Aku kalau kaya setakat nak bagi masjid 3-4 ribu apa ni? Nak bagi masjid 3-40 ribu ni pun boleh kata dia. Jangan cakap kalau masa tak berapa nak ada ni pun kita tak boleh nak beri. Jangan ceritalah nak beri banyak ketika mana kita ada. Bohong. Macam saya sebut dengan tuan-tuan sebagai contoh kita kata kan. Orang yang ada 150. Kita minta RM1 daripada dia. Kalau RM1 pun tak boleh bagi, dia ada 150, kita minta RM1 pada dia. RM1 pun dia tak boleh keluar. Jangan tunggulah dia ada 1 juta ataupun 10 juta, dia nak bagi RM1, nak bagi 1 juta daripada apa yang dia. Bohong. Takkan boleh punya. Jadi apa yang kita nak buat? Ketika mana kita ada sikit, maka berilah sikit. Tak apa. Sebab dalam hadis pun menyebut, Islam tidak melihat, Allah tidak melihat jumlah yang diberikan oleh seseorang itu, tetapi Allah Ta'ala melihat bagaimana seseorang itu mengeluarkan harta dia. Baik, itu dalam hadis yang kita baca sebelum ni. Ada bila mana satu orang tanya Nabi SAW, mana baik orang yang ada seorang yang bersedekah 1 dinar, minta maaf, dalam hadis tersebut, mana lebih baik orang yang sedekah 1 dirham dengan orang yang sedekah 100 dirham? Mana lebih baik? Nabi SAW ditanya oleh satu orang sahabat. Dia tanya, mana yang lagi besar pahala? Mana yang lagi baik di sisi Allah? Orang yang bersedekah 1 dirham atau orang yang sedekah 100 dirham? Orang yang sedekah 1 dirham dengan orang yang sedekah 1000 dirham. Mana yang lebih baik? Jawab Nabi SAW, orang yang sedekah 1 dirham akan jadi lebih baik sekiranya dia sedekah 1 dirham dalam keadaan dia hanya punya 2 dirham saja. Sedangkan orang yang kalau dia sedekah 1000 dirham itu, dia mempunyai dirham yang beribu-ribu banyaknya. Maka orang yang sedekah 1 dirham tadi lebih baik pada orang yang sedekah 1000 dirham. Dalam keadaan orang yang ada banyak dirham itu hanya beri 1000 saja. Apa yang kita nak sebut tuan-tuan? Bukan jumlah itu dilihat oleh Allah. Tapi bagaimana kesanggupan dia melawan nafsu dia, keluar duit. Keluarkan harta dia. Ini yang payah. Nabi kata orang yang ada 1 dirham, orang yang beri 1 dirham sedangkan dia hanya ada 2 dirham. Maknanya dia ada RM2. Dia beri RM1. Lebih baik daripada orang yang beri 1000. Sedangkan dia ada berpuluh-puluh ribu duit dia. Apa yang nak ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis ni? Jangan kamu sedih kalau sekiranya kamu bukan orang yang berduit. Tetapi berilah ikut kemampuan kamu. Masalah dia, kita ni mampu beri dengan sedikit, okey. Tapi kita tak mau beri. Yang kata bakhil ni, kita bukan tak mampu beri, kita mampu beri. Ni sekarang kupon zakat dah keluar. Tengok kupon zakat dah keluar. Ada berapa harga zakat tuan-tuan? 3 tak?
3 kan? 3. Ada apa ringgit? RM7, ada RM14, RM21. 3 kupon ni tuan-tuan, ada perbezaan disebabkan keadaan seseorang. Siapa yang makan beras, SST hancur, ada 5% kandungan hancur, RM7. Makan beras Jepun, ada dengan beras wangi apa semua tu, RM14. Makan beras basmati, RM21. Jadi mengeluarkan kadar tersebut dengan kadar-kadar yang ditetapkan itu merupakan kewajipan pada kita. Tapi ada orang bila nak bayar zakat, bila tengok harga-harga begini, menipu pun ada. Menipu. Ada, bila tengok dia makan beras basmati. Dengar beras basmati RM21. Dia pun kira pula orang dalam rumah dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. RM147. Dia mari serabut kepala. RM147. Kalau bayar RM7, baru RM49, tak sampai pun RM50. Jadi bila mana dia pergi dekat Amil tanya, Haji makan beras apa? Saya makan beras biasanya, beras RM7 katanya. Sedangkan dia makan beras basmati. Tipu, dosa tuan-tuan. Ada orang punya takut dengan harga RM21 ni. Mari jumpa saya, tanya soalan. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz, kita nak bayar zakat ni, ikut beras yang kita makan hari-hari ataupun beras yang kita makan pada bulan puasa? Saya kata, kenapa tanya gitu? Dia kata, kalau makan beras hari-hari, saya makan beras basmati. Tapi kalau kata, dia hanya kira beras yang kita makan di bulan puasa, saya nak tukarlah beras bulan puasa ni. La ilaha illallah. Nak tukar beras. Maknanya masuk satu Ramadan ni, rumah dia makan beras biasa. Nak makan balik beras basmati, 1 Syawal esok. Sampai begitu punya fikir, sebab apa? Sebab dia mengira-ngira RM147, RM49. Jauh beza. Dia kata RM100 ni Ustaz macam-macam boleh buat ni. Macam-macam boleh buat. Tuan-tuan, bukan manusia ni bakhil dengan manusia. Dengan Tuhan pun berkira begitu. Nasib baiklah kupon kita ni tak ada sen-sen belakang ni. Tak? Zakat ni ada sen-sen. Kalau ada zakat ni ada negeri yang ada sen-sen. Tak? RM8.70. Bagi RM9. Amil tak ada. Tukang kutip zakat tak ada 30 sen. Dia kata, macam mana ni Haji? Tak apalah, nanti dah Ustaz. Kata dia. Kita ingat nanti tu nanti apa? Dia bayar lepas asar. Maghrib dekat masjid tanya imam. Mam, tadi 30 sen tadi mana? 30 sen tu tuntut tuan-tuan. Begitu punya kita kata, dia kata 30 sen. Kalau tak ada 30 sen, tak cukup sejuta tadi. Main kira gitu ni. Selalu orang kata, tak ada 5 sen, tak cukup sejuta. Tak cukup 5 sen dia tadi. Manusia, dia punya bakhil dia punya berkira-kira dia. Bila mana kita menghitung-hitung harta. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita baca minggu lepas. Bila mana kita menghitung-hitung harta, maka kita akan terkena ataupun akan dijangkiti oleh penyakit bakhil itu. Sebab itu ada orang tuan-tuan tak kira harta. Ada orang yang kita tengok sedekah dia, wakaf dia, luar biasa. Luar biasa. Ini nak masuk bulan Ramadan. Ada orang yang dah kumpul duit semata-mata nak sedekah di bulan Ramadan. Nak beri orang makan, nak beri orang makan more, nak beri orang makan berbuka. Nak taja puyuk-puyuk bubur lambut. Ada orang. Ada orang dia kata apa? Saya nak taja macam mana, dah penuh dah. Banyak dah bubur lambut orang bagi. Dia tak nak beri. Bukan soal banyak mana orang beri. Kita beri apa? Kita beri apa? Kita collect. Ada tempat-tempat tuan-tuan yang buat collection untuk Ramadan. Jadi minta satu rumah RM20. RM20 satu bulan. Makna kita kata nak buat moring untuk surau. RM20 ni nak buat bubur lambuk. RM20 ni nak buat. RM20 banyak mana nak buat berbuka. RM20 ni tuan-tuan, bila dia bayar, kita ingat dia okey. Bila mesyuarat agung dia tanya, nak tanyalah RM20 tu macam mana pecahan dia ketika bulan puasa itu. Astagfirullahaladzim. Boleh tak bentangkan penyata RM20 ni? RM20 tuan-tuan. Sekarang RM20 nak boleh buat apa?
Ada, kalau ada 200. Satu malam kita makan more pun lebih 200. Lebih. Apatah lagi kalau buat buka puasa. Sedemikian begitu. Punya fikir, punya detail. Saya bukan berkira, cuma nak tahu tadi. Allah. Kita bila bagi sedekah pada orang, pedulikan dia nak buat apa? Kita bagi sedekah pada orang, kita tahu dia satu institusi agama. Ataupun kita tahu dia orang Islam. Kita tahu dia menguruskan organisasi Islam. Jangan petikai banyak sangat. Jangan petikai banyak sangat. Lainlah kalau buat pada gereja itu memang tak boleh. Bila kita beri pada institusi Islam ataupun mana-mana organisasi Islam, bukan kita tak boleh ambil tahu, tetapi jangan petikai banyak sangat. Orang kita bila beri sedekah, bila keluar duit, dia punya perincian iaitu Allah terperinci sangat. Seolah-olah ada benda yang tak lepas di hati dia. Inilah yang kita kata penyakit bakhil ini, tuan-tuan. Jadi jangan begitu. Apa yang kita beri, biar dia jalan dengan yang baik. Kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki kita dengan jalan yang lain, jalan yang lebih baik, supaya kita boleh memberi dengan lebih banyak pada masa depan. Kemudian dalam sebuah hadis lagi disebut, salathun muhlikatin syuhu muta'un wahwan muttaba'un wa ijabu kulli dhi ra'yin bira'yih. Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi apa? Ada 3 penyakit ataupun 3 perkara. Salasun muhlikatin. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama apa? Syuhun muta'un. Sifat bakhil yang ditaati. Dia melayan sifat bakhil yang ada pada diri dia. Orang yang melayan, yang mengikut perangai bakhil ini, perangai berkira-kira ini, dia akan membinasakan diri seseorang. Binasa orang itu. Yang bermain, tuan-tuan. Kedekut-kedekut ni. Orang yang terlalu kedekut, dia ada sifat kedekut, dia layan sifat kedekut itu. Penyakit kedekut ini akan membinasakan diri dia. Yang kedua dia ada, wahawan muttaba'un. Dan rasa kagum pada diri. Hawa nafsu yang sentiasa diikuti. Wahawan muttaba'un. Hawa nafsu yang sentiasa diikuti. Perkara kedua yang menyebabkan seseorang itu dibinasakan apa? Bila mana dia mentaati hawa nafsu ataupun dia mengikut hawa nafsu dia. Ni bulan Ramadan. Kita dengarlah khutbah Jumaat itu. Dalam hadis sebut, bulan Ramadan ini bulan apa? Ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu, syaitan-syaitan tak ada. Betapa Allah Ta'ala nak jadikan kita orang yang baik, mudah dengan kebaikan, syaitan tak ada bulan Ramadan. Cuma kita kata apa? Apa yang ada pada diri kita yang kita kena kawal? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Bagaimana kita nak menundukkan kehendak kita yang berlebihan itu? Kehendak yang berlebihan. Ada perkara itu cukup. Sebenarnya cukup pada dia. Tapi bila tengok orang ada lebih, kita tak boleh orang ada lebih. Kita nak lebih pada orang itu. Kita nak lebih. Nak lebih. Ya tak? Kita tengok, kita duduk berdua je kat rumah contohnya. Tengok duduk berdua je kat rumah. Rumah ada 8 bilik dah. 8 bilik dah rumah. Tapi sebab orang sebelah renovate rumah, dia renovate sikit, buat lawa sikit, kita tak boleh tahan. Kan orang kata dia dah lama tak renovate rumah. Jadi dia tak boleh tahan. Bila tengok orang renovate rumah, dia tengok, dia duduk, dia tengok. Lori pasir masuk. Oh, sati dah bengkak dah. Sekejap lagi nampak batu pula masuk. Apa dia nak buat ni? Tengok pula kejap lagi apa batu-batu masuk, simen masuk. Dia pun tanya, buat apa ni? Adalah sikit nak cantik-cantik kan. Dia bila tengok benda ni tuan-tuan, dia tak boleh tahan. Dia pun cakap dengan suami dia, bilalah kita renovate rumah kita bang? Ya, dia dah 6 tahun. 6 tahun dulu. 6 tahun orang tengok rumah kita tak berubah-ubah kata dia. Apa kata ada duit-duit sikit tu, renovate lah sikit, tambahlah bilik rasa sempit. Duduk berdua, rumah 8 bilik, sempit lagi. Yang sebenar, bukan kerana apa tuan-tuan? Kerana hawa nafsu yang ditaati itu. Hawa nafsu yang diikut-ikut, yang dilayan-layan itu. Macam kita makan ketika mana berbuka lah. Benda yang paling mudah hujahnya. Hujah yang paling mudah ketika mana kita berbuka.
Kita pergi bazar Ramadan ni, kita nak puasa minggu depan ni. Pergi bazar Ramadan. Daripada kemah yang pertama jual sampai kemah ke-40. Saya tanya tuan-tuan kalau berjalan, tuan-tuan selera tak tengok? Semua benda yang orang jual tu kita selera. Apa pun. Kuih, kita jarang beli kuih tuan-tuan. Kita beli kuih, kalau kita pagi-pagi beli kuih, kita tengok kuih yang kita berkenan je. Tengok warna yang lawa-lawa apa kita beli lah. Ada merah, hijau. Yang hitam-hitam ni kadang-kadang tak beli sangat, kurang minat. Yang hitam-hitam nampak, tak berapa minat lah kuih ni. Tapi tengok bulan puasa, yang hitam yang lembik tu, habis. Yang hitam yang lembik, apa benda? Habis tuan-tuan. Kalau bulan lain kita tak minat itu, tak minat ini, bulan puasa, apa binatang kita tak beli? Segala binatang yang jual dekat bazar Ramadan tu, semua kita selera. Selera belaka tuan-tuan. Itik beli selera. Ikan ini selera. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kita lapar. Kita lapar. Dan kita menurut hawa nafsu kita yang berketerlaluan itu. Beli RM2 ada 5 ketul. Kuih ya. Katalah kuih beli RM2, 4 ketul. Dia duduk laki bini je kat rumah 4 ketul. Sekarang tengok ni aku seorang je 4 kan, bini aku tak merasa ni kan, kata dia. Tak apalah, belilah 4. Bawa balik rumah. Bini dia kata, abang beli kuih 4 je. Mana cukup? Saya je makan dah 3, kata. Abang tinggal 1 cukup tak 1? Start motor pergi beli lagi. Pergi beli lagi 4 seorang. Tapi bila dah berbuka sekarang, 8 ketul kuih tu sentuh pun tidak. Apa cerita? Inilah yang kita kata apa tuan-tuan? Hawa nafsu yang sentiasa diikut-ikuti itu. Kadang-kadang tuan-tuan, dalam hidup kita kena tengok yang mana benar-benar menjadi keperluan kepada kita. Yang mana sebenarnya adalah hanya kehendak yang tak patut pun kita ikut. Yang mana keperluan, yang mana kehendak. Ini kita kena pertimbangkan, kena beri penilaian yang sewajarnya. Kalau kita membeli ataupun kita mencari sesuatu itu kerana keperluan, silakan. Cukup dengan keperluan, cukup. Tapi bila jadi lebih, jadi kehendak, sehingga jadi pembaziran, maka itu hanyalah menurut hawa nafsu semata-mata. Ini kena tinggal ni. Ini kena jaga ni. Ramadan ni nak jaga betul-betul. Ada kereta dah okey. Jual kereta, beli kereta baru. Ni kan orang kata, ustaz pun beli kereta baru ke? Bukanlah maksudnya begitu. Tengok kepada keperluan. Sebahagian daripada kita mungkin long distance. Kerana perlu kuda yang kuat. Kena perlu kuda yang tahan lasak. Tapi kalau dia beli kereta, 5 tahun dia pakai kereta, mileage tak lebih 10,000. 5 tahun nak ke mana? Paling jauh pun dia pergi klinik apa ni? Tengkera kalau orang sini cek darah, klinik tengkera paling jauh pun pergi klinik je. Tak pergi klinik, ambil darah, lepas tu ambil keputusan. Kalau doktor telefon datang, doktor tak telefon tak datang. Itu je guna kereta tu. 5 tahun beli, mileage tak sampai 10,000. Tukar kereta baru pasal apa? Kereta ni dah tak tahan lasak. Nak lasak apa sangat pergi klinik je tuan-tuan. Jadi kita kata, keperluan ke kehendak? Maka itu kena tengok. Ini yang nak kawal ni tuan-tuan. Sebab kita tengok kawan yang sama-sama main damaji dengan kita beli kereta baru. Oh, tak boleh tahan. Kita tak boleh tahan. Tengok orang ada benda yang lebih daripada kita. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Kita tengok. Oi, berapa beli dia kata? Alah, boleh lah sebulan bayar dalam 800. Kita pun balik kira, 800 boleh bayar, mampu ni. Dia pun kata, marilah try naik. Kita pun naik. Oh, sedap ni. Tekan je. Kereta usia 5 hari. Siapa kereta jenis apa pun tuan-tuan naik sedap tuan-tuan. Usia 5 hari. Usia 5 hari kereta ni, jenama apa pun, model apa pun naik, memang sedap. Cuba kereta 15 tahun. Jenama apa pun, tak sedap. 15 tahun. Jadi yang sebenarnya apa? Kita mengikut kehendak hawa nafsu kita berlebih-lebihan. Bukan salah mengikut bukan salah berkehendak itu, tetapi berkehendak yang melampau. Yang berkehendak melampau itu yang tidak boleh.
Dan yang ketiga apa tuan-tuan? Wa'ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Rasa kagum pada diri setiap orang yang memiliki pandangan terhadap pandangannya sendiri. Kata dia apa? Dan rasa kagum pada diri setiap orang yang memiliki pandangan terhadap pandangannya sendiri. Oh, tu dia. Dia rasa bangga dengan diri dia, kagum dengan diri sendiri. Boleh ke kagum dengan diri sendiri ni tuan-tuan? Oh, ini masalah kita. Bila ada orang lain jadi imam, contoh, ni contoh. Ada, bila ada orang jadi imam, kita jadi makmum belakang. Elok lagi aku baca. Dia mari gitu. Sedap lagi aku baca. Bila orang tu buat, kita rasa kita boleh buat lebih baik daripada orang tu. Okey, orang tolak kita jadi imam. Kita pun jadi imam. Kita baca pun sedap. Bila orang puji pula lepas tu, kita kata, oh, bagus juga aku ni. Ada perasaan ujub. Bukan bangga, riak. Ujub ni, dia kagum dengan kelebihan diri dia. Apa yang kita nak kagum sangat dengan kelebihan diri kita yang ada ni tuan-tuan? Ada. Dari tanah kamu kami jadikan, minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum. Kepada tanah kamu kami kembalikan. Tak ada apa yang lebih pada kita ni. Tak ada apa yang lebih pun. Segala yang ada pada kita ini, kelebihan-kelebihan itu kena ingat. Setiap kelebihan yang ada, pasti ada kekurangan yang ada pada diri kita. Setiap orang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai kelebihan, dengan pelbagai kekurangan. Bila orang menjawat jabatan, kita kata orang ni tak bagus. Kalau aku yang pegang jabatan tu, aku boleh buat lebih baik. Bohongnya. Sepatut, kalau sekiranya kita tengok ada kelemahan pada seseorang pengurusan itu, pengurusi ke, ketua ke, sesuatu ketua itu ada kekurangan. Kita nampak kekurangan itu. Bukan kita pergi jatuhkan dia. Patut kita pergi tegur dia. Okey Haji, saya beri pandangan begini. Kalau buat gini, jadi baik begini. Itu orang yang baik. Tapi dia kata apa? Kita kena turunkan pengurusi ni, kena turunkan ketua ni, nanti orang lain. Itu bukan cara yang baik. Itu bukan cara yang baik. Itu sebenarnya berhawa nafsu dan berujuk pada diri sendiri. Ujuk pada diri sendiri. Orang ni tak bagus, aku yang bagus, aku yang paling entitled. Aku yang paling layak untuk dapat perkara tersebut. Inilah tuan-tuan penyakit. Ramai orang ada penyakit rasa diri sendiri bagus ni. Ramai orang yang ada penyakit rasa diri sendiri bagus ni. Ramai. Sebab itu tuan-tuan, ingat, setiap daripada kelebihan yang ada pada diri kita itu, Allah Ta'ala pasti menyelitkan kekurangan. Tidak ada orang sempurna. Macam saya sebut dengan tuan-tuan lah. Mungkin ada orang ni Allah Ta'ala jadikan dia pandai sedikit. Beri dia sedikit kelebihan dalam bidang agama. Tapi dalam bidang lain, dia mungkin tak pandai. Dalam bidang kereta, dia mungkin tak pandai. Asyik kena tipu je. Ya tak? Bagi contoh. Mungkinlah Allah Ta'ala beri saya kelebihan sikit duduk dalam bidang-bidang pendidikan tertentu. Tapi dalam bidang kereta dah kata ustaz dia pandai lah, mungkin kita belajar sikit dalam bidang agama. Itu pun tak pandai sangat. Tapi dalam bidang kereta, kena tipu ya. Bila pergi kedai, ni kena tukar. Kita pun tukar semua. Bila pergi jumpa orang lain, apa tukar? Ni kena tipu ya. Kalau tukar ni RM20 je. Yang tukar sampai RM2,000 ni pasal apa? Kena tipu. Setiap orang ada kelebihan dan pasti ada kekurangan dia tu. Orang yang pandai dalam bidang apa? Orang yang pandai dalam bidang akademik sebagai contoh. Mungkin dia tak pandai dalam bidang pembinaan. Ada? Tak pandai dia. Orang ni tak ada akademik tinggi pun. Belajar SPM pun tak ada. Tapi tengok kalau dia buat rumah, cantik. Cantik. Desainnya cantik. Tak payah beria-ria tuan-tuan. Boleh dia buat. Orang yang ada akademik tinggi pun tak mampu nak naikkan batu tuan-tuan. Tak mampu nak naikkan batu, ukur dengan tali sama. Oh, tak pandai. Tuan-tuan bagi orang yang pakar dalam bidang akademik, bagikan simen, bagikan batu bata, bagikan pasir, suruh dia bancuh. Tak menjadi tuan-tuan. Tak menjadi. Bagi contoh kalau tuan-tuan suruh saya pun bancuh simen. Bancuh gaul-gaul boleh lah, tapi sukatan mana kita tahu, bukan kita ahli dia. Jadi jangan rasa setiap pada diri kita itu adalah suatu benda yang perlu dibangga-banggakan. Jangan. Kenapa tuan-tuan? Bila kita mula ada rasa kekaguman pada diri sendiri,
kita rasa diri kita bagus, kita sebenarnya menghampiri kebinasaan dan kebinasaan yang akan memusnahkan kehidupan kita di masa akan datang. Jangan. Nabi SAW manusia sempurna, tetapi Nabi SAW sangat menghormati kelebihan-kelebihan yang ada pada setiap orang. Nabi SAW satu manusia yang sangat rendah diri. Walaupun bila mana Nabi tadah tangan ke langit, tadah tangan Nabi itu pasti diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ibadat, kita tak boleh lawan bagaimana ibadat Nabi. Tapi Nabi SAW tetap menjadi satu manusia yang mengekalkan ibadat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, Allah Taala jamin syurga. Nabi jamin syurga. Wa ana fil jannah, kata Nabi, aku Rasulullah dalam syurga. Tapi bagaimana Nabi SAW beribadat? Apakah Nabi kata dah syurga? Tak payahlah ibadat. Sahabat-sahabat seperti Abu Bakar dan orang yang dijamin syurga, dah confirm syurga. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita lah dah confirm syurga, tuan-tuan nak pergi masjid lagi ke tak? Dah confirm. Buat apa? Dah confirm, buat apa nak pergi lagi? Tapi sahabat, walaupun telah disenaraikan oleh Nabi sebagai ahli syurga sekalipun, mereka merupakan orang yang kuat ibadat dan menjaga diri dengan perilaku-perilaku yang baik. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka tak pernah bangga dengan diri mereka. Tak bangga. Dalam satu riwayat ni sebagai penutup lah, dalam satu riwayat, bagaimana para sahabat ni tuan-tuan merendahnya diri, rendah diri. Ketika mana Nabi SAW masih hidup, maka ada satu mimbar yang disediakan untuk Nabi SAW. Mimbar ni tempat Nabi berucap, tempat Nabi berkhutbah, ada satu mimbar. Jadi Nabi akan berdiri di atas mimbar itu. Bila mana Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar juga berucap di atas mimbar yang sama. Tetapi dia tidak berdiri di tempat yang Nabi pernah berdiri. Dia berdiri di anak tangga yang lebih bawah. Sayyidina Abu Bakar. Mana ada beberapa anak tangga, Nabi berdiri di atasnya. Abu Bakar bila jadi khalifah, dia tidak berdiri di tempat Nabi berdiri. Berdiri lebih rendah daripada tempat yang Nabi berdiri. Kerana apa tuan-tuan? Kerana menghormati Nabi SAW. Walaupun dia khalifah, dia tak kata aku ada hak, aku khalifah. Bagaimana Abu Bakar merendah diri, meletakkan kedudukan dia di tempat itu. Bila mana Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pula, bila mana dia berdiri menyampaikan khutbah, lebih rendah daripada tempat Abu Bakar berdiri. Bawah sikit. Bila orang tanya dia, Umar, apa pasal? Dia kata apa? Aku tak layak nak berdiri di tempat yang sama Abu Bakar berdiri. Sedang dia khalifah, tuan-tuan. Dia khalifah. Begitulah berikut-berikutnya. Bila mana Sayyidina Osman pula jadi khalifah, sama. Dia tidak berdiri di tempat Umar. Dia berdiri di tempat yang lebih rendah. Kenapa? Kerana meletakkan orang sebelumnya itu lebih baik daripada mereka. Dia tak boleh lawan bagaimana baiknya orang sebelum dia. Bila mana orang tanya, Umar, kamu dengan Abu Bakar, siapa lagi hebat? Umar kata, soalan kamu soalan bodoh. Soalan kamu soalan bodoh. Mana mungkin kamu tanya aku, di antara apa? Di antara kamu, di antara aku dengan Abu Bakar, siapa yang lebih hebat? Itu soalan-soalan bodoh, kata dia. Soalan itu soalan bodoh. Seolah-olah kamu menyamakan, dia kata, seolah-olah kamu tanya aku. Di antara seekor kuda dengan seekor bagal, keldai. Yang mana lebih berlari laju? Kamu tanya soalan tu ke? Kuda dengan keldai, siapa yang lari lagi laju? Soalan tu tak payah tanya. Kamu suruh dia lari, kamu tahu kuda akan lari jauh. Keldai tidak berlari jauh, keldai hanya berjalan saja. Maka begitulah kamu tanya, siapa lagi hebat di antara kamu dengan Abu Bakar? Soalan kamu, soalan tak cerdik, soalan bodoh. Bagaimana merendah dirinya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rendah diri, tuan-tuan. Sedangkan dalam satu hadis, pernah menyebut apa? Tentang kelebihan-kelebihan. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Sayyidina Umar itu. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, perkuatkanlah Islam di antara
Amru bin Hisham ataupun Umar Al-Khattab. Nabi minta Allah Ta'ala pilih antara dua. Nak jadikan Islam itu kuat di antara Amru bin Hisham, Abu Jahal ataupun Sayyidina Umar. Tuhan pilih Umar. Tak hebat ke Sayyidina Umar tu tuan-tuan? Allah Ta'ala yang memilih dia. Disebabkan permintaan Nabi. Tapi bagaimana Sayyidina Umar itu merendah diri? Tiba-tiba kita, mana-mana mari corok datang. Orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Orang ni tak betul. Orang ni baca tak sedap. Aku lagi sedap. Kalau aku jadi, aku lagi bagus. La ilaha illallah. Ni penyakit-penyakit jahat ni. Jadi penyakit ni perlu diubati sebelum dia jadi parah. Penyakit ini kalau tidak dikawal, 3 penyakit ini kalau tidak dipelihara elok-elok, akhirnya menyebabkan dia tak boleh terima pandangan orang lain. Dia rasa pandangan dia je sentiasa betul. Penyakit ini ketiga-tiganya akan membinasakan diri seseorang itu. Maka tuan-tuan, hati-hati kita. Mulakan daripada sekarang, kita nak menyambut Ramadan berapa hari saja lagi. Beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Ramadan. Hari ni hari Ahad. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita berpuasa, insya-Allah. Khamis kita dah mula puasa, betul? Khamis kan? Khamis kita dah mula puasa. Kita hanya ada lebih kurang 3 hari lagi untuk memperkukuhkan persiapan kita dengan cara yang sewajarnya. Maka mulakan daripada sekarang. Dah kena lasak-lasakkan diri kita ni tuan-tuan. Supaya biasa jadi payah untuk payahkan sikit untuk buat kerja-kerja lain, luangkan masa sikit untuk buat ibadat. Susahkanlah diri sikit supaya kita boleh buat ibadat. Kawal makan, kawal minum, jangan lupa kesihatan tu jaga. Baik tu ada orang tanya saya baru ni, apa persiapan Ramadan yang kita kena buat? Kita pernah dengar khutbah hari tu. Cantik dia sebut apa? Ilmu kena ada. Fizikal, mental kena kuat. Yang ketiga apa dia sebut tuan-tuan? Ini yang kita jarang buat. Perancangan ibadah ni. Perancangan ibadah ni. Mana-mana saya pergi pun saya sebut benda yang sama kan? Perancangan ibadah mesti dibuat. Tuan-tuan jangan kata tak apa. Jangan kata tak apa. Perancangan ibadah mesti dibuat. Apa perancangan ibadah? Sebelum tidur malam, kita dah buat checklist. Apa yang kita nak buat esok? Sedekah berapa ringgit? Sembahyang duha berapa rakaat? Pagi lepas subuh nak baca Quran berapa muka? Berapa banyak, berapa rakaat sembahyang sunat yang kita nak buat? Sebahagian daripada tuan-tuan ni mungkin saya nampak macam orang pencen dah. Sebahagian. Memang ada masa yang cukup untuk lakukan ibadah-ibadah itu. Tetapi checklist itu biarlah logik dengan kemampuan badan kita. Logik dengan kemampuan badan, logik juga dengan bilangannya. Janganlah pula kemampuan badan kita tak tengok tak? Oh, saya target sembahyang sunat 2000 rakaat. Bohonglah tu. Muka kita ni nak dapatkan 20 pun nak pening kepala tak? 5 kali masjid kata tahun ni kita tarawih 20. 20? Wah. Macam nak terkeluar biji mata dengar 20. Tak payah cerita lah nak sembahyang sampai 20,000 rakaat ni, bohong ni dengar. Tak maaf lah cakap tuan-tuan tak? Saya target tahun ni 2,000 rakaat bulan Ramadan tarawih. Apa ni? 2,000 rakaat satu hari sembahyang sunat. 200 pun tak ada tuan-tuan. 20 pun terbeliak biji mata kita dengar. Tapi biarlah logik dengan kemampuan kita. Jangan sikit sangat pula. Saya mampu 2 je. Itu teruk sangat pula. Biarlah logik bilangannya. Buat checklist. Baca Quran berapa muka? Kemudian sedekah berapa ringgit? Selawat pada Nabi berapa ratus kali satu hari? Buat checklist ini satu hari. Apa cadangan ibadah yang kita akan buat esok? Jadi bila nak berbuka, buatlah checklist, check balik checklist kita. Jangan kita check sendiri. Suruh pasangan kita check. Isteri kita, bang sini bang. Abang duduk sini kata dia. Duduk sini, nampak ni? Duduk depan makanan ni, nampak? Ada nasi, ada ayam, telur masin, sambal belacan, kuih 5-6 jenis. Ada ikan bakar. Tengok, abang dah tengok semua lauk Okey. Sebelum abang tengok lauk, sebelum kita makan lauk ni, kita semak dulu checklist. Tanya. Ngaji berapa muka surat? Target 20. Abang baca berapa? 5. Okey, kurang 15. Okey, kurang 15. Ayam tolak dulu ya. Abang tak dapat makan ayam berbuka ni. Abang sembahyang sunat, sembahyang berapa rakaat? Abang target semalam 20 rakaat. Buat berapa? Baru 2 je. Duha tadi. Okey. Kurang 18. Ikan tolak. Jadi atas meja tadi daripada susun.
Semua benda tak cukup, abang yang layaknya hari ni dua butir kurma je kata dia. Tu je layak hari ni. Kalau ada masa tadi setengah jam ni, kalau abang boleh buat lagi baki ni, dapatlah ayam sikit, ikan sikit, abang pergi buat sekarang. Kena ada cabaran pada ibadah kita. Mesti lawan. Mesti sampai target. Jangan buat target lepas tu tak capai, tak ada apa. Dapat macam mana, tak ada rezeki. Tak boleh begitu. Kena paksa diri. Tak? Kena paksa diri tuan-tuan. Boleh jadi kalaulah Allah Ta'ala rezekikan kita Ramadan tahun ini, satu anugerah yang baik untuk kita. Dan ingat, rezeki itu perlu disyukuri dan diraihkan. Takut-takut tak ada dah rezeki tahun depan. Ada orang yang sama-sama terawih dengan kita tahun lepas, betul? Tahun ni tak ada, tak? Ada tak tuan-tuan? Kawan-kawan kita yang sama sembahyang dalam saf yang sama, puasa sama-sama, moreh sama-sama. Tahun ni dia tak ada. Ada tak tuan-tuan? Kat sini ada tak orang macam itu? Ada kan? Kalau tanya dia pun tak sangka Ramadan tahun lepas, Ramadan akhir untuk dia. Dan kita pun nanti tak sangka, rupanya Ramadan 2023, Ramadan terakhir untuk kita. Allahu Akbar. Jadi, buatlah cara yang paling baik Ramadan ini, mudah-mudahan. Yang sedikit itu Tuhan beri pahala besar. Yang besar yang kita buat itu Tuhan beri pahala yang lebih besar, tuan-tuan. Sama-sama kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kurnia yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni, tuan-tuan, mudah-mudahan dua hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan dan manfaat yang baik kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu di atas kelemahan, kejahilan, kedhaifan dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.